Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan suara 1 2 3. Cubaan suara 1 2 3. Oh, awal. Saya ke ingin sertai live kita pada malam ni. Boleh saya dapat respon sikit? Jelas tak suara saya? Jadi sementara kita menunggu sahabat-sahabat kita untuk masuk ke dalam IG Live pada malam ni, apa itu COVID-19 Diaries dan apa sebenarnya COVID-19 Diaries ni? Okay, jadi COVID-19 Diaries ni adalah satu inisiatif ataupun platform yang diwujudkan sepanjang frontliner, pekerja, ibu bapa, semua orang untuk berkongsi tentang macam-macam cerita sepanjang Perintah Kuala Pergerakan ni. Dan untuk pengetahuan, COVID-19 Diaries ni kita ada dua mekanism. Yang pertama adalah perkongsian melalui live. Perkongsian melalui live seperti yang video, dan video tersebut kami akan kongsikan video-video di channel tersebut. Boleh subscribe channel Revealing the Unheard, REVEALING THEUNHEARD. Jadi kita akan kongsikan segala video perkongsian yang dihantar oleh orang luar kepada kami, dan kami akan kongsikan kepada semua. Dan kepada sesiapa sahaja yang mahu berkongsi, berkongsi apa-apa saja berkaitan dengan COVID-19, awareness, kesedaran, minat dan lain-lain, boleh bersama kami dalam. Dan kalau tak tahu nak kontak siapa, boleh lah DM saya di DM Insta, insyaAllah. Jadi sementara kita menunggu sahabat-sahabat dan rakan-rakan untuk masuk ke dalam IG Live, sedikit. Hakim Zainabidin, hi bro, nice to get to know you. Thank you Hakim Zainabidin. Rasa ni abang kepada Hafiz, abang kepada abang Hafiz. Okay, jadi mungkin serius, tapi kita akan bawakan dalam keadaan yang santai, sembang-sembang.
adalah berkaitan dengan education of children of hope, berkaitan dengan anak-anak Rohingya. Tak sangat kalau saya lepaskan mic ke macam biasa je, atau saya rasa saya perlu letak mic. Jadi insyaAllah kepada sahabat-sahabat yang ke COVID-19 Diaries, untuk sesi perbincangan pada malam ni. Dan sebelum kita teruskan, suka untuk saya untuk semua orang, terbuka kepada semua untuk berkongsi tentang apa saja sepanjang perintah kawalan pergerakan ini di live Instagram. Dan yang kedua, perkongsian video melalui channel YouTube. Search di YouTube channel Revealing the Unheard. Kami ada postkan video-video yang telah dihantar oleh orang luar berkongsi dan boleh kita pada malam ini. Sementara menunggu mengajak rakan-rakan dan sahabat lain untuk terus bersama dengan kita pada Rohingya, anak-anak Rohingya, pendidikan anak-anak Rohingya. Speaker yang kita katakan di COVID-19 Diary. Saya pegang mic malam ni. Insta live pada malam ni. Jadi kita akan mulakan. Dah berapa kali selamat datang dah. Jelas dan merdu. Nunggu. Okey, kita ada buat live di FB. Boleh tengok di profil Hafizan Abidin. Kita ada buat live di FB, di Facebook sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang ni, apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Dengar tu ya? Dengar. Alhamdulillah, jelas. Dengar ke suara
host? Dengar. Dengar. Alhamdulillah. Sebelum tu macam mana Abang ni sekarang perkembangan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ni? Oh, Okey ke? saya okey. Cepat balik dari sini. Kalau tidak saya hari-hari bekerja saya berada di Selayang. Saya bersama Selayang? dengan ya. So saya tinggal sekali dengan anak-anak di sekolah di sana lah, di Pusat Pembelajaran Pelangi Kasih. Tapi hari tu sempat balik sebab cuti sekolah. Tak sempat. Tak sempat. Baik. Jadi insyaAllah pada malam ni buat penonton-penonton yang sedang menonton live, kita akan berkongsi sedikit sebanyak tentang pendidikan kepada anak-anak Rohingya bersama dengan saya kira speaker yang ramai mengenali beliau, bersama dengan saudara Halif Mahpa. Mahpa ni merupakan alumni UIA dan mengambil jurusan ekonomi, dan sekarang sudah pun bergiat aktif menjadi aktivis dalam bidang pendidikan anak-anak Rohingya selama 3 tahun bersama dengan Human Aid. Dan insyaAllah pada malam ni kita akan cuba berkongsi dan bukanlah untuk perbincangan pada malam ini mahu boleh kita mulakan? Boleh insyaAllah. Boleh. Saya sebenarnya agak gemuruh nak live dengan Abah Hanif. Jangan macam tu. Saya pun kali pertama live ni. Okay, jadi anak-anak Rohingya, mungkin ramai antara penonton yang tak tahu. Saya tahu yang Rohingya ni sebenarnya adalah masyarakat halau keluar daripada Myanmar dan menjadi pelarian untuk pergi ke negara-negara jiran. Okay, baik. Terima kasih kepada sahabat saya Azman. Namal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sidang penonton yang saya kasihi, yang saya hormati sekalian, ahli keluarga saya yang mendengar, rakan-rakan dan semua rakan-rakan saya yang sama-sama berjuang untuk anak-anak Rohingya ni, dan semua teman-teman. Bagi menjawab soalan Azman, macam mana mereka ni boleh, orang kita kena faham beberapa term, beberapa terma. Rohingya ni adalah suatu
kaum, satu kaum Rohingya ni asalnya daripada sebuah negeri. Myanmar telah menukar nama itu kepada nama Rakhine. Jadi Rohingya ni suatu kaum, tempat asalnya adalah Arakan. Arakan ni terletak di dalam kurun ke-7 berdaulat dengan kata mereka ada kerajaan sendiri, negeri Arakan. Ni sudah berada lama di tanah Arakan dan mereka menjadi kemerdekaan Myanmar memang mendapat kemerdekaan daripada British. 48. Waktu itu Arakan orang-orang Rohingya pada waktu itu secara relatifnya, secara perbandingannya berbanding sekarang, mereka ada antara pemimpin mereka, pemimpin Rohingya di Myanmar itu menduduki kerusi di bukan bapa kepada Nobel Prize winner yang juga paduan. Ya. Tetapi apa yang berlaku di Myanmar tahun 1962, ada rampasan kuasa oleh tentera. Junta tentera Myanmar merampas kuasa daripada dia mahu menjadikan semua ada banyak etnik di sana. Bahkan saya rasa lagi ramai daripada di Malaysia. Minoriti di Myanmar yang saya sebutkan antara 135 tu ada dan ada antara mereka ini menjadi Mon. Jadi ini etnik-etnik yang saya sendiri pernah berjumpa dengan mereka. Dikenali sebagai Akta Kewarganegaraan. Dia perkenalkan Citizenship Act. Dalam Citizenship Act ni, dia dan dalam list ni penghapusan etnik, pembunuhan, tahun. Bahkan daripada tahun 1960-an lagi. Dan mereka perbincangan ini adalah perbezaan ini yang kita perlu tahu supaya kita
akan dizalimi, akan semua mereka. Jadi mereka dah sekarang kebanyakan orang Rohingya yang tanah air mereka ni, mereka ramai ada yang terpaksa melarikan diri ke Bangladesh. Ada juga yang terpaksa melarikan diri ke mereka ialah negara kita. Tapi itulah option ini adalah besar sikit je daripada semenanjung Malaysia. Di Bangladesh ini pada musim monsun, pada musim hujan, hampir 50% daripada tanah mereka di sana akan sangat tak ada resources. Dan orang Rohingya yang berada di Bangladesh pun permulaan yang saya rasa cukup menarik dan masyarakat Rohingya yang ada di Malaysia ni bukan masyarakat yang terbesar pun ribu masyarakat Rohingya berada di Malaysia. Kalau ikut perangkaan UNHCR yang rasmi ada 101,000. Jadi mungkin mencecah angka 200,000. Jadi kalau ikutkan angka tu adalah angka yang agak besar. Okay, kita dah pun mengenali siapa itu masyarakat Rohingya dan perbezaan antara imigran dengan pelarian yang kebanyakan orang mungkin tak betul-betuli. Jadi saya nak minta Abang Hanif kongsi sedikit lah, sebab kita semua tahu yang Abang Hanif ada ini, bila dia dah grad dia akan terus masuk
masuk ke dalam bidang ekonomi. Terus bergiat dalam bidang pendidikan khususnya kepada Satu, assist. Jadi mereka dah sejak dahulu lagi terkenal dengan kepada ramai pelarian. Bukan sahaja Rohingya, tetapi pelarian Vietnam pernah satu masa dulu, pelarian Kemboja, pelarian Bosnia. Mereka ni sebagai orang yang suatu kumpulan yang mendekati mereka. Bertamadun, menjadi seorang manusia yang terus mundur ke belakang. Jadi saya fikir itu antara sebab rupa seperti di sekolah kebangsaan kita.
sosial. Jadi memastikan mereka ini tidak menjadi liability. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. InsyaAllah petang ni kita akan adakan diskusi, perbincangan. Basically Dan melihat tajuk tu mereka ni yang juga anak-anak yang di apa tu? mungkin Abang Hanif boleh kongsikan guru-guru yang Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Di negara asal mereka. InsyaAllah petang ni kita akan adakan Kita ni Azman, kita ni Yes, orang Malaysia. Kita pergi sekolah. Azman pergi sekolah. Basically tajuk tu yang dah di apa tu? Hello Maira. Sama terus mengharap Alhamdulillah sihat. mereka boleh mengemis pilihan mereka. Ataupun yang terakhir ni yang paling Okay. Kejap. Tak dapat connect. Sabarlah. Okay. yang banyak berjasa kepada anak-anak. Boy, gemai ni. ada satu soalan jumpa mas yang Abang Hanif tak jawab. Di universiti. Saya Di sekolah. Pernah terbayang untuk jadi cikgu. Bahkan sampai tahun-tahun akhir saya
Jadi tak InsyaAllah. kisahlah jadi apa pun, jadi guru ke, jadi pekerja NGO biasa sahaja. Lebih cerah kepada anak-anak yang secara khususnya anak-anak Rohingya ni lah. Dan saya, satu lagi motivasi saya, saya percaya cepat terimalah doa-doa orang yang dizalimi. Orang-orang Rohingya ni di negara asal mereka, baik sama ada di negara sini, baik mereka ni sentiasa dalam keadaan yang Terancam. ini adalah doa-doa yang paling mustajab yang Allah SWT akan terima di langit sana. Jadi saya yakin setiap kami punya semua adalah asbab kepada kami untuk bersalah dan yang tidak berdosa. Mereka juga ada hati nurani. Mungkin boleh jadi inspirasi buat kita semua. Oleh tentera udara Malaysia kita. Dari sudut kaca saya tak tahu apa kefahaman ni sepenuhnya. Cuma saya tak bersyukur. Sudut pandang abang. Hubungan dia orang baru tahu, okey, kenapa okey. Part of the global family. Kita adalah sebahagian daripada keluarga dunia. Bila saya tolong orang Rohingya ni sebagainya, orang akan kata apa peribahasa dia, Azman? Kalau biasanya kalau Azman tahu, cuba Azman sebut. Okay. Banyak. Rakyat sendiri ramai lagi yang susah. Orang-orang jalanan, orang gelandangan ramai lagi susah. Apa yang sebab peribahasa dia?
Apa seperti kaduk? Bukan kaduk. Bukan kaduk lah. Oh, ditinggalkan. Anak sendiri ditinggalkan mati kelaparan dan sebagainya. Darat. Sebenarnya benda ni kalau kita ambil peribahasa ini ataupun prinsip ini dalam semua keadaan, dunia ni akan menjadi suatu, cuba bayangkan kalau contohnya di Aceh tahun 2004 ada apa di Aceh? Tsunami. Ada tsunami besar di Aceh Yep. memakan nyawa ratusan ribu. Yang lain pada waktu itu, bukan orang Aceh, berpandangan bahawa Aceh dilanda tsunami, siapa yang perlu kata masalah Aceh ni? Aceh sendiri lah yang kena bangunkan. Kenapa nak perlu harapkan orang-orang lain? Kenapa rakyat Malaysia akan bangun kembali seperti sekarang? Kalau kita tengok di Eropah sendiri, selepas daripada Perang Dunia Kedua, Eropah di kebanyakan bandar-bandar mereka runtuh. Kebanyakan bandar mereka musnah sama sekali. Mereka ini bangun kembali. Ada negara-negara yang menerima refugees dan sebagainya. Mereka ini bangun kembali atas semangat solidariti masyarakat antarabangsa. Solidariti global. Ada keluarga kita yang berada di bahagian lain dunia memerlukan bantuan. Jadi dalam keadaan sekarang ini, orang luar pelarian yang terpaksa datang ke Malaysia, mereka ini bahkan berada dalam komuniti kita pun. Seorang Muslim, kita ini orang Muslim sebagai seorang Islam, pentingkan diri sendiri dalam isu ini. Betul. Allah SWT berjanji kepada kita melalui kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan urusan saudara dia. Allah SWT akan mempermudahkan urusan kita di akhirat nanti kelak. Kalau kita menutup aib saudara kita, Allah SWT akan menutup aib kita pada suatu masa yang kelak. Kalau kita itu janji Allah SWT. Okay, minta maaf kepada para penonton sebab khusyuk sangat mendengar penjelasan Abah Hanif tadi sampai saya terlajak masa. Jadi jangan risau, kita boleh teruskan. Sebelum tu, terima kasih. Semangat. Terima kasih kepada yang betulkan peribahasa tadi. Kera di hutan susukan, anak di rumah mati kelaparan. Okay, mungkin Abah Hanif boleh sambung. Minum air dulu, Bang. Okay, ya. Okay, kita tunggu, kita ambil masa 1 minit dulu. Boleh. Yang baru nak masuk. Nak masuk. Okay. Mungkin macam soalan-soalan tadi, minta maaf saya terlepas beberapa soalan yang mungkin ada daripada kalian bertanya di live sebelumnya. Mungkin kalau boleh ulang balik soalan tu di sini untuk kita kongsi sama di akhir nanti. Kita ada
take note Ya? soalan-soalan Azman take note soalan-soalan di Azman ada take, ada question. Ada. Nanti saya bacakan. Okey. Okey, Okey. baik. Boleh. Okey, Ramai masuk Fikri Nawawi, hai Fikri Nawawi. hai, Sama Fikri dia Nawawi. Masya-Allah. Abi Zaidan. Saya kira ramai kenalan-kenalan Abah Hanif yang berada di live malam ni. Syakira ada join. Wan Farhan ada join. Daripada kawan-kawan kita bertanya, bagaimana keadaan di sekolah Pelangi Kasih tu sepanjang tempoh PKP ni, sebab kita tahu Selayang ni tengah totally lockdown. Jadi sekolah sebabkan kita pun berdaftar bawah Kementerian Pendidikan. Ini antara inisiatif yang baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan pada di bawah teraju Dr. Mazli sebelum ni, di mana mereka mengizinkan sekolah-sekolah untuk pelarian, ada sekolah Rohingya dan sekolah bawah kementerian, untuk sekurang-kurangnya mereka ni boleh beroperasi. Kita pun ikut kalender sekolah, dan bila sekarang sekolah-sekolah di Malaysia pun secara khususnya merupakan berada dalam zon PKPD yang terbaru ni. Kalau kita baca PKPD Selayang Baru. Selayang Baru tu sekolah kami berada di sekolah itu. Jadi anak-anak realiti mereka ni nak duduk di rumah mereka sangat-sangat menyedihkan sebab cuti hujung tahun kan. Bila kita kata cuti 1 bulan, sangat-sangat sempit, tidak ada ruang mereka untuk nak berinteraksi, bermain dengan kawan-kawan. Jadi ditambahan lagi, mereka ni kalau datang ke sekolah, setiap hari dia akan dapat makan tengah hari secara percuma, dapat makan pagi secara percuma. Ada sebahagian tu yang duduk di asrama dapat makan malam pun secara percuma. Jadi bila pulang ke rumah, menanggung belanja makan. Ada asrama juga di sekolah Pelangi Kasih tu? Ada juga yang duduk di asrama. Saya jadi saya duduk sekali dengan bila dah cuti, kalau tengok anak-anak misalnya selain Rohingya yang bersekolah di sekolah kebangsaan,
tangkap beberapa soalan di live kita sebelum ni daripada untuk nak follow dan juga kalau nak okay. Terima kasih Hanif. Berpendapat bahawa kenapa kita nak bantu masyarakat pendidikan anak-anak Rohingya ni, kenapa tak bantu fokus pada pendidikan dia. Yang kata kenapa kita tak fokus pada pendidikan anak-anak Malaysia, kenapa perlu Rohingya? rakyat Malaysia ni kalau nak bantu, bantulah Rohingya. Bantulah masing-masing untuk nak membantu berada di Selayang. Ada yang kita tidak boleh biarkan. Barah akan menjadi rakan-rakan yang berada di rumah yang sedang menonton ni. Kalau rakan-rakan rasa ada masyarakat orang asli di Gombak sebagai contoh perlukan bantu mereka untuk Cikgu Rahayu Buku Jalan Coket membantu anak-anak tanpa negara yang berada. Ada juga yang berasal daripada Malaysia, orang Melayu tapi tak ada dokumen, tak boleh pergi sekolah. Jadi Cikgu Rahayu membantu mereka. Kajang atau Bangi, saya tak ingat. Mereka ada sekolah di sana. Membantu Syakila. Dia membantu anak-anak tanpa negara yang berada di Sabah. Jadi kami semua ni, sesama kami, saya dengan Buku Jalan Tauhid, dengan Musa Nuwan, kan orang yang bertelagah ini adalah orang yang tidak ada sasaran mereka sendiri. Jadi kepada
kita sekarang ini, Allah SWT mungkin izinkan kita ada sedikit kesenangan. Kalaupun tidak kaya, tetapi kita bahawa mereka ini memerlukan, sangat-sangat memerlukan. Orang susah, orang fakir miskin, orang Melayu, orang Cina, orang Rohingya dan sebagainya. Kita boleh bantu. Bekerja selama 3 tahun, 4 tahun. Realitinya, kerajaan Malaysia sebarang bantuan keuangan, saya khususkan kewangan, sebab orang kata duit ni duit ataupun kepada NGO yang berkaitan nasib dan masa depan anak-anak ini. Jadi mereka yang tanpa mereka ini kita tidak mampu. Segala bentuk bantuan pendidikan yang selama ini kita nampak yang Semangat daripada orang ramai. sumbangan daripada orang ramai. Ya. Boleh lagi Abang Nif? Boleh. Dalam sektor 3D ganti Antara luahan ataupun istilah kita memberikan peluang kepada pelarian Rohingya ini untuk bekerja sama seperti macam saya sebut tadi, mereka ni asalnya tiada dokumen. Jadi mereka tiada dokumen tu bukan sebab mereka tidak mahu memohon ataupun tidak mahu memohon, tetapi kerana undang-undang di negara mereka yang zalim itu menyebabkan mereka ini menjadi stateless, tanpa negara. Jadi mereka ni terpaksa lari ke tanah air kita, ke negara kita, dalam keadaan kita tak nak mereka ini, macam saya sebutkan, tak nak mereka ini terpaksa mengemis. Kita tak nak mereka ini terpaksa terlibat dengan aktiviti-aktiviti jenayah seperti merompak, menyamun, sindiket haram. Kita tak nak mereka ini terus-terusan dieksploitasi kalau mereka macam saya sebut. Ditanggung dia sendiri dalam keadaan dia tak boleh bekerja.
kerana tidak ada jaminan daripada untuk bekerja, untuk mendapat nafkah, untuk mencari rezeki yang halal. Kita tak nak mereka ni terus mengemis. Saya pun sebagai NGO, sebagai manusia, saya tak suka kita lihat setiap hari kita bantu orang ni, kita tengok orang ni menadah tangan. Kita sebagai orang yang ada hati nurani, kita ada sebagai seorang manusia yang ada belas ihsan, kita pun itu dalam keadaan mereka ni tidak boleh hidup secara bermaruah seperti kita orang Malaysia ni. Maruah ni dengan arti kata kita boleh berdiri di atas kaki sendiri, mencari rezeki sendiri. Mereka ni tidak ada peluang seperti itu. Okay, terima kasih Abang Hanif atas pandangan. Okay, ada soalan seterusnya. Oh, dia minta sambung sampai sahur Abang Hanif. Oish. Lama sangat tu, lama sangat. Okay, soalan seterusnya, macam mana keadaan daripada The Beauty Valleys, macam mana anak-anak Rohingya ni menghadapi fitnah ataupun kecaman yang menular dalam waktu sekarang ni? Baik, ini antara perkara yang saya luahkan melalui Facebook saya. Apabila saya pertama kali sentuh isu Rohingya pada masa 3-4 hari yang lepas ni, saya memberikan peluang untuk orang bertanya dan sebagainya. Saya terbaca beratus-ratus komen di saya punya posting yang mengeji, mengecam, yang ada sampai tahap nak mengusir, nak menghalau, nak membunuh orang Rohingya ini. Mereka ni tidak layak hidup di Malaysia, padan muka nasib mereka. Mereka ni bangsa yang pengecut, lari daripada medan perang dan sebagainya. Semua benda ni walaupun di media sosial, kita kena sedar daripada media sosial ini yang menimbulkan persepsi. Dia menanamkan persepsi dan stigma ke dalam masyarakat Malaysia. Kalau sebelum ini, anak-anak kami di sekolah Kelain Kasih itu boleh berjalan kaki dengan selamat daripada rumah mereka nak ke sekolah, daripada sekolah nak pergi ke kedai, nak beli makanan, nak pergi ke pasar untuk bantu ibu bapa mereka membeli barang-barang di pasar. Kalau selama ini mereka boleh berjalan dengan aman tanpa stigma yang ditimbulkan oleh orang-orang rakyat-rakyat Malaysia yang tidak bertanggungjawab ini, sekarang ini apa jaminan selepas daripada PKP ni mereka kembali ke sekolah, apa jaminan mereka ni tidak diperlakukan dengan kasar, dikecam, dimaki hamun di jalanan. Ini merupakan suatu kebimbangan yang real, yang nyata sebenarnya. Sebab ini kebencian dan sentimen-sentimen ini daripada media sosial, dia akan lahir orang membuat marah ini disebabkan komen yang tidak bertanggungjawab, penyebaran berita palsu. Kerana perkara-perkara seperti ini yang menyebabkan ada reaksi secara fizikal mungkin, secara verbal mungkin kepada mereka. Terutamanya kepada anak-anak ini. Anak-anak ini tidak bersalah. Yang bersalah mungkin kalau betul pun ada Rohingya, ada bangsa Rohingya yang bersalah, mungkin orang-orang dewasa mereka yang mengamalkan sikap yang sombong, kasar ataupun berbahasa yang tidak baik dan sebagainya, itu mereka. Tapi kerana stigma ini, dia bukan kepada batang tubuh individu. Stigma yang kita nampak sekarang ini adalah kepada bangsa secara keseluruhan, kaum secara keseluruhan. Jangan kita kata rakyat Malaysia ini adalah rakyat yang berbudi bahasa, yang berlemah lembut. Mungkin dalam sopan santun, mungkin dalam komen-komen saja, dia takkan buat sampai nak membunuh. Diorang kata takkanlah sampai nak membunuh orang Rohingya ni dekat luar sana. Jangan kata macam tu. Kalau saudara-saudara semua baca dan saudara-saudara ikuti kes pembunuhan beramai-ramai di New Zealand tahun lepas, Christchurch. Azman pasti tahu ekstremis ekstremis kulit putih, orang kulit putih di sana membunuh orang Islam di sana. Mulanya disebabkan dia menyebarkan kebencian ini di media sosial. Di media sosial bermula di sana. Dia feel emboldened ni dengan kata mereka rasa mereka kuat, mereka ada ramai orang yang sokong dia juga, menghasilkan pembunuhan, tembakan massacre kepada puluhan orang Islam yang berada di sana. Kita simpati kepada keadaan di sana. Mereka ni orang Islam dibunuh tanpa sebab. Dalam keadaan New Zealand ini, kalau ikut Global Peace Index,
rakan-rakan boleh tengok Global Peace Index, New Zealand ni negara kedua paling aman. Nombor 1, saya tak ingat negara apa. Nombor 2 New Zealand. New Zealand ni terkenal loh. Kita tak pernah selama puluhan tahun, berbelas-belas tahun ataupun puluhan tahun kita hidup, kita tak pernah dengar kes-kes yang ganas macam ni kat New Zealand, betul kan? Saya yakin kalau ibu bapa saya ataupun pakcik-pakcik, makcik-makcik semua, rakan-rakan sendiri pun, kita tak pernah dengar kes-kes ganas di New Zealand. Tapi kerana ada suatu gerakan yang menyebabkan ekstremis ni merasa emboldened, merasa mereka ni kuat, merasa mereka ni benar, merasa mereka ini perlu melakukan sesuatu untuk nak menyelesaikan masalah minoriti, menyelesaikan minoriti yang tidak boleh asimilasi dengan masyarakat New Zealand di sana, dikatakan begitu. Jadi berakhir dengan pembunuhan beramai-ramai, tragedi pembunuhan beramai-ramai. Jadi tidak mustahil. Saya bukan kata akan berlaku, tetapi kalau kita teruskan trajectory ni, na'udzubillah, dia akan mengakibatkan suatu bencana yang besar kepada masyarakat kita. Wallahualam. Jadi mungkin kita kena lebih berhati-hati dalam berkata-kata melalui media sosial ni, sebab segala kita punya kata-kata tu direkod, kan kita bertanggungjawab atas setiap apa yang kita katakan. Betul. Okay, jadi saya tambah sikit, setiap kata-kata kita ni dia akan menambah kalau kata-kata baik, kita akan menyebarkan benda yang baik. Kalau kata-kata kita ni menyebarkan kebencian, xenophobic, racism, dia akan menambah. Kalau sebelum ni orang yang tidak ada fikiran begitu, bila baca ramainya orang komen macam ni, betul ke, real ke benda ni, dan dia berasa benda tu benar, dia akan menjadi suatu sebagai seorang Islam juga, kita percaya semua perbuatan kita, tulisan kita ni adalah akan dibalas oleh Allah SWT. Benda baik akan dibalas baik, ya, yang tidak baik akan dipertanggungjawab di akhirat. Ya, betul tu. Okay, terima kasih Abang Hanif untuk soalan tadi. Okay, soalan seterusnya ni mungkin berkenaan dengan NGO daripada Syafiq Izzuddin. Soalan dia berbunyi, sampai tahap mana pihak NGO akan memantau perkembangan anak-anak Rohingya ini? Kerana kalau kita biarkan separuh jalan saja, mungkin tiada sokongan yang cukup untuk mereka ni terus berkembang. Betul itu antara hakikat dan realiti. Kami di NGO ni berperan, macam saya katakan tadi, kapasiti kami sangat-sangat terhad. Kita sangat-sangat bergantung kepada bantuan orang ramai dalam keadaan kerajaan tidak ada sumbang, ada saluran kewangan dan sebagainya. Kita memang sangat-sangat terhad. NGO kami sendiri kalau tidak kerana bantuan orang ramai, mungkin bulan depan ataupun dua bulan akan datang kita tidak boleh beroperasi lah. Jadi dalam keadaan itu perlu ada suatu planning jangka masa panjang. Plan. Ya, planning jangka panjang. Benda ni NGO saja tidak cukup. Saya harus katakan di sini, solusi yang paling besar sekali kepada semua permasalahan kita orang Rohingya di Malaysia ataupun secara umum di keseluruhannya adalah kerajaan Myanmar. Kerajaan Myanmar sendiri perlu, dalam keadaan apa sekalipun, perlu menerima mereka ini sebagai warga negara yang boleh pulang ke negara asal mereka dengan selamat, kerana itu tanah asal mereka. Di sanalah mereka sepatutnya membina hidup mereka di sana. Kita sebagai NGO pun kita tidak mahu mereka ini terus-terusan berada di Malaysia dalam keadaan serba kekurangan, dalam keadaan dia tidak ada hak-hak yang sewajarnya yang diberikan kepada mereka. Di peringkat negara kita pula, Malaysia, kerajaan Malaysia sekurang-kurangnya perlu ada suatu plan yang lebih menyeluruh, yang lebih terperinci untuk pelarian. Sebab saya fikirkan masalah-masalah sekarang ini banyak yang timbul adalah kerana selama ini kerajaan Malaysia, tak kisahlah bawah siapa, Barisan Nasional ke, Pakatan Harapan ke, sekarang Perikatan Nasional ke, tidak ada suatu political will yang khusus untuk betul-betul menyelesaikan ataupun membantu pelarian-pelarian di Malaysia ini. Betul, kita menjadi negara yang sangat-sangat terbuka menerima mereka. Sebelum ini kita belas ihsan, sekurang-kurangnya kita memberikan
tempat perlindungan, betul betul. itu mereka sendiri sebenarnya sangat bersyukur dengan itu. Kalau kita tanya ramai orang Rohingya pun sebenarnya, dia dapat datang ke Malaysia, dapat duduk, Menetap. dapat hidup dengan aman. Tak kisahlah tak dapat kerja pun, tak dapat nak pergi hospital pun cas mahal, tak apalah benda tu, tak apalah. Yang penting boleh tinggal dengan aman. Mereka ni, kalau kita tanya ramai orang yang saya sendiri sudah jumpa, mereka ni benda itu saja pun mereka dah syukur. Tapi kalau saya fikirkan kembali sebagai manusia, kita fikirkan kembali sebagai manusia, kalau mereka ni dah hidup dalam sekeliling kita, mereka tidak boleh bekerja dengan bermaruah, mereka tidak boleh ada akses kepada pendidikan yang macam yang saudara sebut, yang sustainable, bukan setakat pendidikan awal semata-mata. Mereka tidak Betul. boleh ada akses kepada kesihatan yang baik dan sebagainya. Jadi saya fikir tidak manusiawi, tidak berperi kemanusiaan kalau kita terus-terusan membiarkan mereka dalam keadaan seperti itu. Betul. Okey. Terima kasih Abang Hanif. Rasanya ada menjawab juga soalan hala tuju NGO dalam jawapan Abang Hanif tadi. Ada soalan daripada saudara Soleh Rozali. Oh, okey. Dia bertanya bagaimanakah hala tuju pendidikan yang hendak dicorakkan oleh NGO khususnya Human Aid dalam menentukan matlamat pendidikan. Mungkin Abang dijawab tadi atau apa ada tambahan? Okey, mungkin saya boleh tambah sendiri. Tambah sedikit. Terima kasih Soleh sahabat saya, cikgu di Sungai Petani. Cikgu famous sekarang. Okey, tentang pendidikan untuk anak-anak kami ni, kami sedaya upaya menyediakan mereka untuk pertamanya untuk mereka boleh menjadi anggota masyarakat yang baik. Anggota masyarakat ni sama ada masyarakat di Malaysia ataupun kalau satu masa mereka pulang ke tanah air mereka boleh menjadi anggota masyarakat yang baik, yang boleh menyumbang kembali kepada negara mereka, kepada masyarakat sekeliling mereka, kepada masyarakat yang mereka tinggal sekarang ini dalam keadaan sekarang. Tapi macam saya katakan, kita pun sangat-sangat terhad dalam keadaan sebenarnya pendidikan yang kami sediakan adalah pendidikan peringkat rendah. So Sekolah rendah. Sekolah rendah lah. Level dia sekolah rendah lah, daripada darjah 1 sampai darjah 6. Jadi pendidikan peringkat menengah setakat ni memang kita tidak mampu sediakan atas faktor kekangan dana, faktor kekangan tenaga dan sebagainya. Apatah lagi mereka ni kalau mengharapkan mereka ni untuk nak meneruskan pelajaran ke peringkat university ke tertiary education sangat-sangatlah jauh sekali dalam keadaan sekarang. Jadi sebab itu kita perlu sekurang-kurangnya menyediakan ruang yang lebih kepada mereka, sekurang-kurangnya pendidikan peringkat rendah. Okey, terima kasih Abang Hanif. Okey, soalan seterusnya daripada Albudul Lover. Okey, nama. Okey, apa pandangan panel Abang Hanif berkenaan dengan bot pelarian Rohingya yang ditolak daripada memasuki Malaysia baru-baru ini? Terima kasih. Okey, Albudul Lover ni Wan Farhan kalau tak silap. Sahabat abang kak? Rakan saya juga. Okey, baik. Tentang baik. Yang kita bincangkan selama sejam lebih ni, sebenarnya banyak yang kita sentuh isu masyarakat domestik, masyarakat Rohingya yang berada di tanah air kita. Yeah. Satu lagi cabaran yang kita hadapi juga adalah tentang dalam keadaan negara kita sedang dilanda wabak COVID-19, dalam keadaan kita bimbang tentang kesihatan awam, tentang keselamatan sosial rakyat Malaysia dan juga orang-orang yang tinggal di Malaysia, imigran ke pelarian yang berada di Malaysia. Dalam keadaan kita pun sebenarnya menutup border kita, menutup kita punya sempadan kita kepada bukan setakat pelarian, kepada semua orang luar yang nak masuk ke dalam kita. Saya secara peribadi, saya sangat-sangat sedih apa yang berlaku kepada pelarian, 200 pelarian yang terpaksa dihalau ataupun tidak dibenarkan masuk diusir ataupun tidak dibenarkan masuk. Ya, kita mungkin membantu mereka dari sudut ada bantuan, saya dengar, saya baca ada bantuan makanan, ubatan dan sebagainya. Ya. Tapi saya fikir perlu ada usaha juga untuk nak membantu mereka untuk mendarat di Malaysia, untuk ada proses-proses
kuarantin dan sebagainya di Malaysia, kerana mereka ni sudah, kalau kita baca dan berdasarkan penceritaan daripada anak-anak murid saya sendiri, daripada orang-orang masyarakat Rohingya sendiri, kalau menaiki bot ni bukan satu benda yang selesa. Tidak seperti menaiki kapal terbang kan? Tak menaiki kapal terbang, tak macam kita naik feri pergi Langkawi. Dia bersesak-sesak, makanan dicatu satu hari mungkin satu kali saja makan. Dia akan utamakan kanak-kanak dan juga wanita. Ada mungkin lelaki-lelaki dewasa tidak boleh makan. Ada hari mereka tidak boleh makan kerana terpaksa catuan makanan. Sekarang ni ditambah lagi dengan terpaksa lagi berada di perairan. Mereka tidak ada tempat mereka untuk pergi. Mereka, kalau ada pun, mereka terpaksa pulang semula ke Bangladesh. Dalam keadaan yang saya sebutkan awal-awal tadi, Bangladesh itu sendiri merupakan suatu negara yang kalau nak kata kapasiti jadi jauh lebih terhad berbanding Malaysia dari sudut ekonomi dan juga dari sudut wang ataupun tempat mereka. Jadi saya fikir kerajaan Malaysia, walaupun saya faham ada pertimbangan keselamatan awam, kesihatan dan sebagainya, tapi saya fikir perlu ada suatu consideration kepada pelarian-pelarian. Dalam masa yang sama, sebenarnya banyak juga kes-kes pelarian ini adalah melibatkan sindiket. Mereka betul-betul pelarian, tapi mereka dieksploitasi oleh sindiket yang mengambil peluang daripada pelarian ini. Mereka terpaksa membayar dengan harga yang terlampau mahal, yang terpaksa mereka gadaikan segala-galanya yang ada pada mereka, bahkan terpaksa berhutang sebabkan mereka mungkin kita tak berada di situasi mereka dan kita tak pernah memahami kesusahan ataupun kesempitan yang sedang mereka alami. Tapi kita pun kena percaya yang kerajaan mungkin ada cadangan ataupun plan yang terbaik untuk negara kita ni sebab Jadi mungkin ni soalan yang terakhir saya kira, kalau tak soalan lagi daripada saudara Dear Bruce. Saya perasan dia banyak tanya soalan tapi saya tak dapat nak tangkap soalan sebelum ni. Cuma mungkin soalan yang paling last ni dia tanya, apa jawapan paling kuat untuk jawab kecaman terhadap Rohingya? Mungkin ni berkaitan dengan bagaimana kita sebagai netizen, warga negara yang baik dan cuba untuk menerangkan kepada mereka-mereka yang mengecam Rohingya di media sosial secara khususnya, saya rasa. Saya fikir sepanjang daripada penjelasan saya selama beberapa sejam lebih ni, cara yang terbaik untuk kita nak argue adalah berdasarkan dua hujah. Pertama adalah hujah latar belakang mereka yang saya sebutkan sejak awal tadi. Bagaimana mereka ini, masyarakat mereka ini sejak sudah berpuluhan tahun, saya boleh istilahkan dibodohkan secara sistematik, ataupun mereka ni tidak mendapat akses pendidikan yang baik, jadi menyebabkan ada perlakuan-perlakuan ataupun tindakan-tindakan mereka mungkin tidak menyenangkan rakyat Malaysia. Jadi ini kita perlu tangani dengan pendidikan, sama ada pendidikan untuk anak-anak mereka ataupun pendidikan langsung kepada orang-orang dewasa mereka, yang saya fikir mungkin agak sukar, tetapi yang boleh melakukannya dalam skala yang besar adalah sebenarnya kerajaan Malaysia yang boleh lakukan. NGO boleh membantu mungkin dalam kapasiti tempat seperti kami di Selayang boleh bantu yang berada di Selayang nak memberi penerangan apa yang boleh buat, apa tidak boleh buat, macam mana nak berasimilasi dalam masyarakat dan sebagainya. Yang kedua adalah kita juga perlu memahamkan rakyat Malaysia ni bahawa macam yang saya sebutkan, macam Azman sebutkan tadi, jangan kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Ramai, walaupun benda ni kita selalu ulang dan orang selalu kata sebenarnya ramai, semua orang macam ni, sama je lah. Macam saya sebutkan tadi, saya dah ceritakan juga tadi, orang-orang ni ramai secara individu, secara peribadi. Saya sendiri, saya dah berjumpa dengan terlalu ramai orang-orang Rohingya ni yang sangat baik akhlak dia, menjaga solat, menjaga ibadah, menjaga puasa, menjaga kelakuan, menghormati tetamu, masak pun sedap. Saya setiap hari makan masakan Rohingya, jadi saya tahu makan makanan ni pun sedap. Jadi
itulah saya katakan dua perkara tu. Kita kena faham latar belakang. Kedua, jangan mudah-mudah menghukum, generalize. Dan seperti yang dalam ayat Al-Quran yang awal-awal tadi saya sebutkan, Allah SWT sebut dalam surah Al-Ma'idah, wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'budu. Janganlah kerana kebencian kita kepada satu kaum sebab kita benci kepada kaum. Okay. Okey Azman. Rasanya banyak soalan yang terjawab. Mungkin kalau tak banyak pun kita dah dapat pencerahan pada malam ni berkaitan dengan isu yang bermain di media sosial pada masa ini. Dan mungkin yang terakhirnya lah, sebab ramai yang kata dah lama tak nampak Abah Hanif beraksi di media sosial dan sekarang berada di live. Mungkin sedikit pesanan Abang Hanif sebelum kita tutup perkongsian kita malam ni. Baik. Pesanan saya adalah kita perlulah menjadi seorang warga negara yang bertuhan, yang manusiawi, yang berperi kemanusiaan, yang bukan sahaja memikirkan tentang self-interest, bukan sahaja memikirkan tentang orang sebut sebagai national interest. Kita juga memikirkan bahawa kita ini adalah suatu global community, suatu persaudaraan global, solidariti global, solidariti sedunia. Dan lebih-lebih lagi kalau kita sebagai seorang Muslim, saya yakin ramai kebanyakan yang melihat yang menonton pada hari ini adalah seorang Muslim. Kita lebih-lebih lagi ada satu tanggungjawab ketuhanan, tanggungjawab akidah kita, tanggungjawab sosial kita untuk nak membantu saudara sesama Islam kita yang sekarang ini berada dalam kesusahan, berada dalam kesempitan. Jadi Azman, kalau saya mungkin saya boleh kalau saya buka juga peluang pada rakan-rakan, kalau ada lagi sebarang soalan selepas ini, rakan-rakan boleh terus direct message saya sama ada di Instagram ataupun Messenger, Facebook, ataupun kalau ada nombor saya boleh WhatsApp. Saya sangat-sangat terbuka untuk nak membantu memahamkan rakan-rakan semua, untuk nak berkongsi, untuk nak mendengar luahan dan sebagainya. Jadi saya sangat-sangat alu-alukan. Dan yang terakhir, kalau rakan-rakan nak ikuti perkembangan NGO kami, boleh ikuti di page Human Aid Selangor di Facebook. Dan kalau Instagram boleh ikuti humanaid.my. 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 Saya tulis Okey, boleh. Ya. Humanaid.my, dan juga kalau Facebook Human Aid Selangor. Jadi rakan-rakan boleh ikuti perkembangan di sana. Kita selain daripada sekarang ini membantu pelarian Rohingya yang terjejas dengan COVID-19, kita juga menjadi menyediakan pendidikan kepada anak-anak ini, dan kita juga menjadi pusat komuniti kepada mereka untuk nak memberikan bantuan semampu kita kepada mereka. Jadi sekian sahaja daripada saya. Terima kasih Azman. Okey, terima kasih Abang Hanif. Sebab host saya pada hari ini. Wallahu a'lam. Okey. Terima kasih diucapkan pada Abang Hanif. Rasanya saya rasa macam nak end live ni pun macam kalau boleh nak biar lama lagi nak dengar. Tapi sebabkan kita pun sebenarnya kita dah peruntukkan sejam untuk session ni, tapi sebabkan seronok untuk kita berbincang tentang isu ni, sebab saya rasa isu ni sangat-sangat penting untuk kita cakna supaya kita tak tersalah menilai mereka di luar sana. Jadi terima kasih sekali lagi Abang Hanif kerana sudi meluangkan masa malam ni. Dah moreh belum? Belum lagi. Lepas tarawih terus terus pergi live. Ya. Tak apa, boleh sambung moreh lepas ni. Jadi insyaAllah buat rakan-rakan yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pendidikan Rohingya, sekolah pelangi kasih, boleh follow dan ikuti Abang Hanif Mapa di Facebook, Instagram dan juga di pautan Human Aid di Instagram dan Facebook. Ada Facebook ada juga Abang Hanif? Human Aid tu. Ya, Human Aid Selangor. Human Aid Selangor. Selangor kat hujung. Ya. Okey. Alright. Okey, terima kasih Abang Hanif. Minta maaf salah silap. Okey, kita jumpa lagi di masa depan Okey, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua.
Okey, jadi insyaAllah terima kasih semua yang menonton. Saya kira di live yang pertama tadi total yang menonton adalah sebanyak 200 lebih kalau tak silap saya. Terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa kita pada malam ini. At least kalau kita tak dapat tangkap sepenuhnya apa yang kita bincang selama 2 jam ni, kita dapat sikit pun jadilah, dan berikan manfaat apa yang kita dapat tu kepada orang sekeliling. Dan jangan lupa untuk follow, like dan subscribe channel Revealing the Unheard di YouTube, Revealing the Unheard. Dan kami akan postkan segala sesi-sesi perbincangan, diskusi berkaitan dengan macam-macam sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ni di YouTube Revealing the Unheard. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Kita berjumpa di